الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبى رحمة للعالمين بعثه صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memuhasabah diri kita, jauh manakah sifat ketakwaan yang tertanam di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Sejauh manakah perasaan mengagung dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Jauh manakah gerak-gerik harian kita berpandukan perintah-perintah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan ketakwaan seseorang itu mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku, huru-hara yang terjadi di Timur Tengah, di negara-negara Arab pada waktu ini adalah berpunca daripada tidak menghormati perasaan kemanusiaan, tidak menghormati sifat kemanusiaan yang asasi, yaitulah sifat bebas merdeka untuk menentukan hala tuju kehidupan. Setelah bangsa-bangsa Arab ditinggal berpuluh-puluh tahun lamanya, 30 tahun, 40 tahun lebih, lalu akhirnya mereka bangkit menuntut hak mereka sebagai seorang manusia untuk mendapat kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk memilih cara hidup, kebebasan untuk menentukan arah hidup dan tujuan hidup. Mereka bangun lalu mengutarakan hak mereka yang telah tertinggal selama ini. Sesungguhnya Islam adalah bersama-sama dengan mereka. Sesungguhnya Islam dibangkitkan, Islam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tujuan untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan antara manusia sesama manusia kepada perhambaan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketundukan dan kepatuhan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam mengangkat derajat manusia begitu tinggi, mengagungkan kemuliaan makhluk yang bernama manusia ini dengan meletakkan perhambaannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malangnya apa yang berlaku di dunia Islam di Timur Tengah, hak ini dinafikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perubahan-perubahan yang berlaku di beberapa negara. Dan sekarang ini perubahan-perubahan itu sedang bergerak secara perlahan-lahan dan menyeluruh untuk meliputi seluruh penjuru tanah Arab. Marilah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam kita di sana berjaya mendapatkan hak mereka semula yang telah dirampas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Di negara kita mempunyai kebebasan untuk memilih cara hidup. Kita ada kebebasan untuk bersuara. Kita tidak ditindas. Kita dimuliakan. Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya menghargai dan menjaga nikmat ini. Tapi ingatlah, kemuliaan kebebasan itu adalah ada haknya. Kebebasan bersuara adalah terhad di bawah naungan perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah bersuara hendaklah tidak menyentuh kesucian agama Islam. Hendaklah menghormati perasaan-perasaan umat Islam. Kebebasan buat suara bukanlah mutlak-mutlaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah ibarat seekor ikan. Kebebasan adalah ibarat air atau lautan, iklim hidup seekor ikan. Sesungguhnya Islam akan bangun dan akan merebak ke seluruh dunia sekiranya diberikan kebebasan. Sesungguhnya Islam akan pasti hidup subur dan bertambah dengan banyaknya sekiranya diberi ruang kebebasan kepada Islam. Lihatlah apa yang berlaku di negara-negara barat sekarang. Apabila di sana ada kebebasan, maka Islam mudah tumbuh bagaikan cendawan. Sesungguhnya seekor ikan sekiranya kita tangkap, lalu kita letakkan dia di dalam sebuah akuarium yang cantik dihias, maka sebenarnya kita telah menghina dan mengikat kebebasan. Walaupun kita memberi makan kepadanya secukupnya, walaupun setiap hari kita menukar air sebersih-bersihnya, tetapi sebenarnya kita tidak memuliakan, bahkan menyekat dan menghina kebebasan seekor ikan. Ikan itu walaupun sekecil manapun, kalau dibiarkan ia berada di tabiat iklim semula jadinya, sama ada di sungai-sungai ataupun di lautan, maka dia akan mampu terus hidup mengharungi cabaran dan bahaya di dalam lautan, di dalam sungai. Tetapi ikan itu apabila ditangkap dan ditegak kebebasannya, maka hidupnya akan merana, hidupnya akan sengsara. Maka begitulah juga dengan Islam. Kita bersyukur kepada Allah dan wajiblah kita menghargai nikmat kebebasan yang ada di dalam negara kita ini. Hendaklah kita menerangkan Islam, mengambil peluang untuk mengajak orang-orang yang masih belum memeluk Islam, memikirkan cara yang terbaik bagaimana untuk berdakwah menyebarkan Islam ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai jiran-jiran yang bukan Muslim. Pernahkah kita mengajak mereka untuk mengenali agama ini daripada dekat? Pernahkah kita mengajak mereka dengan akhlak yang mulia misalnya? Kalau kita tidak mampu berdakwah dengan Islam, adakah akhlak dan peribadi kita mencerminkan keindahan dan kemurnian Islam? Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa. La infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Tiada paksaan dalam agama. Tiada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak pernah berlaku di dalam sejarah para sahabat atau tentera-tentera Islam memecah tengkuk orang kafir, lalu meletakkan sebilah pedang pedang di tengkuknya dan memaksanya untuk mengucap kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kerana di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam memeluknya. Islam, para manusia memasuki ke dalam agama ini secara berduyun-duyun. Apabila melihat keindahan Islam, apabila mempelajari Islam, apabila mengenali Islam dan melihat dengan jelas keindahan Islam, maka mereka akan memasuki secara berbondong-bondong dalam agama ini. Tidak perlu dipaksa. Tetapi malangnya
apabila umat Islam tidak melaksanakan Islam, apabila umat Islam memerangi Islam, maka itu menyebabkan orang-orang bukan Islam semakin jauh daripada Islam. Mereka akan salah faham terhadap agama yang sangat suci dan mulia ini. Ayat yang disebutkan tadi tersusun selepas ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang selalu kita baca dan tersemak dalam kita, dalam dada kita. Maka ayat Kursi ini menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang maha agung, sifat-sifat Allah yang khusus yang tidak dipunyai oleh makhluk, sifat-sifat kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat la ikraha fid din datang selepas ayat Al-Kursi, menunjukkan, mengilhamkan, memberi isyarat kepada kita bahawa seseorang manusia itu tidak perlu dipaksa untuk dia mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaklah dia diajak, didakwahkan dengan baik, diberi contoh dengan baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hatta ta'badtumun nas wa qad waladatum ummahatuhum amrara." Bilakah kamu memperhambakan manusia? Menjadikan manusia hamba-hamba kamu dan menghina mereka, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka dan bebas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, memberi kemenangan kepada umat-umat Islam yang berada di Timur Tengah untuk kembali menjulang agama ini, untuk kembali mendapat hak mereka sebagai seorang manusia sebelum hak mereka sebagai seorang Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. هذه الجنة في قصرته واغفر لصراطك أجمعين إذا ليس مرة المسلمين واغفر لهم فمن يكون خيرا الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم خاتم الهدى نبي الرحمه وامام الهدى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم